إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين على الله توكلنا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا عليم يا حكيم يا رحمن يا رحيم علمنا ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا اللهم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل وفقهنا في الدين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين المهتدين واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين السابقين في جنات النعيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita dipanjangkan umur lagi sampai ke saat di hari ini, hari yang ke-9 Muharram. Nah, hari Tasu'a panggil. Nah, hari dan esok masuk hari Ashura insya-Allah. Dan sekiranya Allah panjangkan umur kita lagi, jumpa dengan esok kita dapat berpuasa lagi dengan puasa Ashura. Alhamdulillah. Kemarin bila lagi beli ikan di nak tu, royak kutub rahir dia kata. Royak kata esok ke puasa ni, puasa Ashura. Puasa gapo ni? Puasa Ashura. Orang akak dak tahan telinga dah. Dia tak ada dengar kau ngajar kau lain tak ada dengar dari you pun tak tahulah wallah alam. Apa nak niat lagu mana tanya tu dah bela-bela beli ikan. Nah, bela-bela beli ikan, hati dia mai dengar pak kita ngajar tak ada dah, dia tak mari. Kena kita pergi pak demo pula kata. Nah, hari ni esok Ashura. Nah, esok Ashura tolong royaklah, tolong sapa pada saudara-saudara kita, sayang-sayang kita, anak cucu kita, gapo semua tu dah dekat kita kali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu lagi sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita buat tak je tinggal. Nah, apa dah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang katakan puasa lepas pada Ramadan. Nah, puasa Ramadan puasa lepas sekali, dan lepas pada Ramadan puasa Ashura, puasa Muharram. Nah, besarnya nampak sehari ya. Nah, tapi betul lah minggu ni, nah minggu yang kita ada hari lah ni, mula hari ni nah senar jumpa senar depan ni dipanggil minggu yang sangat comel. Nah, usbu' ra'i' lisiyam, untuk kita puasa. Kalau tergagah jadi kalu lagi tu dah. Jadi kalu. Nampak pengah tak arab benar kita ni dah. Puasa dia ambil satu lalu dah. Dah. Dia suruh banyak. Ya sebenarnya nak Muharram tu, nak 10 Ashura tu lah. Hak Nabi suruh 9 10. 9 10. Tapi bagi orang tak ada 9 10 tu, yang ambil 10 11. Yang pentingnya jadi 2 hari. Buat apa boleh di 2 hari tu? Sebab
Nah, kerana bila Nabi duduk di Madinah tu nampak orang Yahudi duduk puasa. Yang baru ni kecek dah ni dah. Orang Nabi Yahudi duduk puasa. Asyura ni Yahudi puasa. Lepas tu kalau kita orang Islam sendiri tak puasa ke, jadi mikir sendirilah kita lagu mana lebih baik dengan Yahudi ke. Orang Yahudi puasa hari ni. Nabi tanya buat apa mu puasa? Kerana lebih dia kerana contoh tujuannya kata nak syukur kerana Nabi Musa selamat umat Nabi Musa dan Nabi Musa sendiri selamat daripada kena tuk tamla, kena hambak oleh Firaun. Maka hari tu dia puasa. Hari Asyura, hari 10 Muharram. Lalu Nabi kata kalau kami lebih berhak dengan Nabi Musa. Dan kita berhak turut Nabi Musa lebih pada hak dia lagi. Tapi dak puasa tu banyak tahun dak puasa tu apa nak serupa dengan hak dia. Ada seorang sahabat mai tanya kata Rasulullah, kan kita serupa dengan hak dia juga kata Islam ni lebih molek pada dia. Lalu Nabi kata kalau aku panjang umur tahun depan kita akan puasa la asuman natas. Kita puasa hari 9 kata. Jadi 2 hari. Tujuan untuk hari 2 hari ni untuk nak jadi tak serupa dengan dia. Jadi beza dengan puasa Yahudi tu. Hari ni pun dia puasa, lah ni bulan ni dia puasa di atas dia. Kerana orang Yahudi ni juruh dia, warak dia tu, warak cara agama dia tu, orang perempuan dia tutup muka. Orang jatuh dia berjanggut, baca, mengaji, buat ibadat sebab kita juga dia. Tapi dia tak kena cara dia. Dia tak say Quran tu dia. Pakat nak syurga belaka, nak syurga belaka. Dia pun nak syurga juga. Tapi tak temu jalan. Nak siratal mustaqim belaka. Kalau gitu bubu, tu telah bakat ayat. Esok puasa Asyura sungguhnya kita puasa hari ni tu untuk nak jadi beza daripada orang Yahudi. Beza daripada orang kafir Yahudi nak ibadat dia. Dan hari ni kata minggu ni kita boleh puasa banyak hari kalau kita gagah ke. Kalau kita gagah tak ada sakit pun tak ada uzur gapo. Kerana hari ni dengan mulai hari Senin lagi. Hari Senin ni hari Nabi SAW puasa minggu esok mu. Mulai hari Tasu'a hari 9 Muharram. Pergi puasa campur dengan esok hari Asyura. Asyura sehari Nabi kata Tuhan apa dosa kita setahun. Allah. Setahun 2 tahun dah bulan ni. Tahun tak ada hidup lagi tahun tu apa dosa 2 tahun dah. Puasa tu apa dosa kita hak tahun ni, hak tahun baru ni dengan sebab kita puasa Arafah hari sehari dah. Mai puasa Asyura ni pula. Ya Allah tolong kami ya Allah supaya kami dapat beribadat puasa besok hari ya Allah insya-Allah. Dan boleh kalau boleh seminggu ni kalau boleh nak tu. Kerana minggu ni macam-macam saja hari tu. Bawa molek hari Rabu tu hari lepas pada Asyura kalau nak puasa tak ada gapalah Molek hari Khamis pula. Hari Khamis tu hari tu akak amalan kita. Ringan dia panggil ringan amalan kita. Malaikat bawa amalan kita hak minggu hak peracam sabda panggil. Hak minggu naik. Ringan tu hari minggu ni. Akak amalan. Hari Khamis. Lepas tu Nabi kata bila dia tanya kata Nabi puasa apa hari Khamis? Nabi jawab kata kerana hari ni tu amalan diakad kepada Tuhan. Ambil amalan kita buat gapo seminggu ni ringan Tuhan. Malaikat ringan Tuhan. Padahal Tuhan tak ringan pun Tuhan tahu. Tapi cara rakbuk dia Tuhan kerja dengan rakbuk. Tu Nabi suka Nabi suka kata aku suka amalanku diangkat dalam keadaan aku beribadat puasa. Hari Khamis. Kemudian hari Jumaat, Sabtu, Ahad, hari putih pula. Ada hari putih. Hari putih hari 13, 14, 15. Hari putih dia panggil, hari bulan cerah. Hari putih ni pun siapa puasa 3 hari direct 3 nak bulan ni. Nak bulan ada ni bukan kata tahap bulan ni saja dak, tiap bulan ada ni. Hari 13, 14, 15 tiap-tiap bulan tu hari putih dia panggil siapa puasa 3 hari tu hari pahala ke dia seolah dia puasa setahun. Seolah dia puasa setahun. Kata hari ni ketemu dah dah hikmat faedah daripada puasa 3 hari sebulan ni. Tak agak orang puasa hari lain 3 hari sebulan ada juga. Kalau boleh hari putih direct 3 hari ni. Kerana dia kata boleh peracun lenah dalam perut kita, dalam kerak-pok kita. Kalau jadi penyakit kerak-pok gapo sangat tu kerana lenah tu kita makan tak jadi basuh perut panggil detox. Basuh perut. Itulah ulama kata kita basuh setiap bulan ni basuh tiap-tiap bulan kita akan segar sampai setahun.
Apa kalau kita tiap bulan kita basuh perut kita. Nah, itulah tujuan puasa. Nah, boleh hari putih pula pada Jumaat, Sabtu, Ahad. Boleh lagi senang pula jumpa senang pula. Jadi senang celah senang ni kalau kita cekak agak nah. Ada kalu tu dah. Nak sana winok ada. Hati tu nak benar tu. Nah, hati nak benar insya-Allah. Nah. Boleh bulan Muharram ni bulan Syahrullahil Haram yang panggil bulan Allah. Nah, bulan Allah kita kajak bulan Allah ni ada 4 bulan dalam setahun tu. Nah, bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah. Ia banyakkan ibadat. Bermula bulan-bulan ni bulan buat umrah, bulan buat haji. Nah, 4 bulan Muharram ni pula. Nah, itulah kalau gitu. Nah, kita mari banyakkan ibadat kita pada Tuhan kita dengan ibadat-ibadat yang hak Tuhan suruh. Nah, yang lebih pada Nabi suruh. Nah, macam kita kecek dah berani kata siapa bulan Ramadan, bulan Muharram ni tak boleh buat gotu, tak boleh buat goni. Kena buat gotu, kena buat goni. Tak ada lebih dah Nabi suruh jangan ada buat lah. Nah, buat biasa tu lah. Nah, kerana kita nak gerangan Tuhan pula. Tuhan nak tanya kita nak buat hari ni. Nah, Tuhan nak tanya. Pas Nabi royak siap dah, Tuhan royak siap dah. Kalau buat apa Nabi, Tuhan kasih dah Tuhan ampun dosa. Tapi tu buat tak serupa Nabi, dah banyak mana pun Tuhan tak terima, Tuhan tak kasih, Tuhan tak ampun dosa. Waktu kita nak cari jalan waktu lah ni. Kita nak cari jalan siratal mustaqim. Kacang ngaji lah ni tu. Ngaji lah tu ngaji banyak dah, ilmu banyak tapi hari ni nak betul tu. Tak usah parit ni, tak usah parit ni. Nak siratal mustaqim, tak usah maghdubi alaihim, tak usah dhalin. Tu. Nah. Jangan dok cari cara tu aku biasa buat. Nah, cara betul. Mana hak betul mana duk mana? Iaitu duk pada kita, duk pada Nabi. Nah, siap dah. Ada siap lah kedah cuma kita cari tu dah. Lepas tu buat cara tu mengatakan ni Quran royak ni hak Nabi royak, hati pun berasa lega, rasa mudah terima. Bukan jadi so ketak dada buat kata Nabi buat lagu ni so ketak dada ya. Tuhan royak dah pedoman lagu tu. Tuhan siap dah Tuhan tak urai yang Tuhan tak suruh hidayah iaitu macam mana? Bila kita royak hak Quran, royak hak Nabi dia ketak dada. Dia so dada. Pas tak boleh terima, sempit dada. Tu dah kata Tuhan tak suruh hidayah ke dia. Nah, tapi sebaliknya bila Tuhan nak hidayah ke dia, bila dengar kata ni hak Tuhan royak, ni hak Nabi suruh Nabi royak, nah, dia pun rasa lega hati. Mudah terima. Nafsu dia pun mudah terima. Tu tanda orang beriman, tanda kata orang dapat hidayah. Kita cek diri kita masing-masing insya-Allah dah. Cek diri kita masing-masing. Kita tengah ngaji lah ni pok ngaji baru dak. Nah, ngaji nak cari jalan betul. Nah, ngaji nak cari jalan betul. Kita dah minta nak hari dah. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah pada kami jalan betul. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan hak Tuhan marah. Waladhdallin, bukan Tuhan bukan puak sesat. Dua jalan tak sih. Nah, nak siratal mustaqim jalan betul. Jalan straight. Jalan straight tak ada jalan lain dah. Nah, jalan straight tak ada. Jalan Nabi, jalan Quran. Allah. Cerak tu dah. Tapi bawa mari temu hendak jadinya gano hendak jadi lagi tu dah. Hendak jadi tu ya nafsu. Nafsu dan syaitan tahu dah kata tak boleh kena buat lagu ni. Tahu orang lain tak ada payah buat. Dia ada gitu. Nah, orang lain tak ada payah buat. Kita seorang apa pelik pada orang pula. Jadi lagu tu. Dah, ada mikir banyak dah. Padahal dia bila pergi akhirat Isyak dia sesat. Tuan royak belakang dah jadilah ni tuan royak belakang dah. Nah. Tak ada payah boleh tolong dah kita nafsi. Lepas tu lah ni kena cari jalan betul. Nah, dia kena tak kena, dia Tuhan kena tak apa dah. Dah. Bunyi mudah dah. Tidak sahabat dulu tak jam mati. Nah. Bilanya ikat di Abu Jahal bukan kerana nakih ke apa. Nah, kalau dia kata tak apa, aku nak ngaku dah nak klik rumah dah. Ya lepas dah selamat dah dia. Tak kena duk seksa di Abu Jahal dah. Nah, tapi dia jauh mati dia. Nah, jauh mati. Subhanallah. Kita tak ada kena mati apa gitu lalu dah. Subhanallah. Itulah ibu dah. Ni itulah kita ngaji gini dah. Bawa katut dulu katut.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Gitulah sebagai apa kita mukadimah hari ni. Kita masuk ayat kita nak ngaji dalam surah baru, surah Al-Qasas. Masuk dah ayat dia sikit. Kita masuk dah ayat dia. Kita akan sambung lagi ayat seterusnya pula hari ni. Cerita lagi, masih lagi cerita, tak habis lagi cerita hak baru ni tu. Apa kita baca wa nuridu an namulaka lagi. Sampai di ayat 9 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin wa numakkina lahum fil ard ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah, berilah keberkatan serta taufik hidayah pada bacaan, pendengaran dan pengajian kami semua ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Surah Al-Qasas yang kita mula baca minggu lepas baru ni, Allah Subhanahu Wa Taala mula ayat surah Al-Qasas ini ulangi sikit. Dengan surah huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah dipanggil, huruf ngeja kita panggil bahasa kita dah, huruf ngeja iaitu huruf ta, sin, mim. Huruf mana gapo? Maka ulama jamhuriyah atau jamhuriyahnya kata tak ada makna dia. Tak ada makna dia, cuma makna dia gapo surah Tuhan. Sebagaimana surah lain lah, alif lam mim yasin taha gapo tu. Kita duduk situ. Kita duduk situ. Yang pentingnya kita nak tahu tu ayat lepas dah tu. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala tiap-tiap kali Allah mula dengan huruf hijaiyah, Allah akan sebut kelebihan Quran, kebenaran Al-Quran. Tuhan tunjuk kepada Quran dulu dah. Tilka ayatul kitabil mubin. Nak kali setiap surah, hampir setiap surah. Bila Tuhan sebut huruf hijaiyah, maka Tuhan ayat yang kedua Tuhan sebut Quran. Tuhan tunjuk tilka inilah ayat-ayat Alkitab, yang kitab sini ayat Alkitab ni kitab apa? Kitab semacamnya Al-Quran. Inilah ayat-ayat kitab Al-Quran. Apa? Lagu mana kitab Quran ni? Dia kata kitab Quran ni hak Nabi duk baca khasnya pada Arab masa dulu, dan hari ni kita ngaji pula Al-Mubin. Tabiat dianya ialah sifat dianya jelas, nyata, cacing,
Tak ada kata baca dah tu tak kena mari duk cari rahat tu, mari kena mari mikir banyak kena dak. Nah, Tuhan sendiri kata Al-Quran adalah ayat-ayat Quran, ajaran dalam kitab Quran ni adalah jelas, nyata, cerak. Nah, cacin, cerak. Mudah faham. Dalam alat surah tu mudah faham. Nah, alhamdulillah. Kita orang tak ngaji banyak, tak apa cidik mana pun mudah faham. Nah, erti dengar. Orang ngaji banyak pun sama telah. Nah, alhamdulillah. Hal gitu kita dah baca lama dah ni, kita tak faham tu pasal kita tak ada baca makna dia. Tak ada jelas tu pasal kita tak ada tengok makna dia. Kita baca Arab saja. Pasal kita orang Melayu. Hak tu dia tak faham Quran tu. Nah, jadi baca-baca bermolek dia tak ajar kita suruh baca makna dia dak. Nah, tak ada ajar suruh kita reti dak. Padahal Quran ni tujuan baca Quran suruh reti. Nah, lepas tu besar laginya lain pada reti, lepas dah reti tu suruh amal. Hak tu tujuan Quran mari tu. Nah, Allahu akbar. Baca saja dah sedap kita lalu tak reti ni dah. Kalau berreti makna dia, kalau reti makna dia lagu mana? Hani bibu lama dah kita baru duk mau ngaji gini dah. Orang mak saleh buat demo nu, dia mari ke Islam maju dah. Ke Islam ni duk sebar gini dah. Nah, sebab tu demo boleh Quran, boleh reti halu dah. Kita Islam mai pak kita ni Islam mari dengar, rupa Quran mari tak reti dulu. Nah, tak ada gapalah, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Cuma orang kata jangan cukup sekadar tu. Nah, jangan cukup sekadar tu. Ada setengah tempat tu, tak usah ngaji, tak usah tu. Bila kita nak ajar tafsir tak usah. Nah, nak baca terjemah dia pun tak usah juga. Cukup dengan baca ya. Nah, dia tanya pula tu. Dia kata wajib ke reti makna dia? Dia tanya lagu tu. Nah, ni ada buku sok. Nah, orang Arab, orang Mesir, nak ulama Mesir. Dia tulis ke sini dah lah ni dah. Al-Quran jangan Quran jangan rai hai ciwit pelian. Nak baca Quran lagu mana hidup kita tu berubah. Lah ni dia baca Quran. Nah, kita kajak seumur tu baca Quran banyak yang kira sehari-hari baca seumur nak hari. Hidup tak berubah. Kalau bahaya balah tu balah orang seumur. Nah, hidup kemal tak ada berhenti. Berubah perangai tak berubah. Dah berubah tak perangai tak apa dah? Tak berubah perangai. Nah. Tapi sebenarnya sahabat Nabi dulu Quran ni mari berubah dia tu. Ubah sahabat-sahabat Nabi dulu daripada orang pergi kamel, pergi pakai kaki daripada selipar tak pakai selipar, tak pakai baju, duduk pada pasir, jadi orang pemerintah dunia. Boleh dakwah orang sampai Cina, sampai ke Amerika, sampai ke negeri kita. Arab bawa sini. Bawa agama kita ni. Daripada dia dulu dia pergi kamel. Nah, siapa ubah dia jadi cidik, jadi maju tu? Quran. Nah, 1000 tahun lepas dah. Habis ibu. Nah, itulah. Hari ni insya-Allah, nah, InsyaAllah kita nak tu kata ni dia berubah kepada arah daripada ahli neraka kepada ahli syurga. Tu berubah tu kita nak. Berubah tu panggil hijrah tu. Nah, kita nak hijrah. Nah, jangan hijrah daripada Quran, tapi Quran ambil kita hijrah kepada hak tak molek kepada molek. Nah. Beralih pada tukar perangai. Tu panggil hijrah juga tu panggil nah. Alhamdulillah. Kemudian Al-Quran habis kat tu nah, natlu alaika min nabai Musa wa Fir'aun. Mula-mula sekali patut kecil hak lebih pada kebenaran Al-Quran. Tu apa ayat? Dalam surah ni tu nak ayatnya, kami baca pada Muhammad. Kamu Nabi batu kepada Nabi kita dulu dan tu baca ke Nabi lah dulu. Kami baca pada Muhammad sebahagian dari kisah Nabi Musa, min nabai Musa wa Fir'aun. Nah, dah. Tuhan nak apa mula ayat. Kami nak baca pada nak ajar Muhammad khabar berita Nabi Musa dan Firaun. Nabi tak pernah dengar. Masa Quran tak mari lagi Nabi tak pernah dengar. Nabi tak pernah ngaji lain dia. Bil haqi dengan benar, dengan keterangan yang benar, dengan sungguh, tak ada kata dongeng, cerita perang-perang, tahu mari mana, mak kita bahari kita dak. Bil haq, Tuhan ayat sungguh. Tapi percayanya siapa? Liqaumin yu'minun. Nah, bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang tak beriman, dia dengar pun tak masuk perut juga. Nah, bagi orang percaya.
Alhamdulillah, mudah-mudahan kita jadi orang yu'minun belaka. Nah, bila kita dengar ayat ni, mudah-mudahan Tuhan jadi kita daripada golongan yu'minun. Kalau tak ada iman, tak mari dulu lagi. Nah, kalau tak ada yu'minun, kalau tak ada jadi iman, tak ada iman, tak mari dulu lagi. Tak saya dengar dulu lagi. Kerana orang apa dah? Salah satu tanda kata orang tak beriman ni, dia tak saya dengar Quran. Nah, dia tak saya dengar Quran, tak saya reti, tak saya ngaji. Allahu Akbar. Nah, ramah tu reslah kita di sini. Nah, ramah reslah kita duduk situ sini. A'udzubillah min zalik. Nah, lepas tu di bahasa tadi dia tu masuk syurga tu. Dia masuk syurga dengan hati. Nah, padahal Quran adalah anak dia. Nah, adalah anak dia. A'udzubillah min zalik. Taib. Cerita Nabi Musa dengan Fir'aun. Nah, tu ada ayat cerita Nabi Musa dengan Fir'aun. Duk mana cerita ni? Berlaku di mana? Negeri mana? Berlaku negeri Mesir. Nah, Mesir. Pas Nabi kata Nabi duduk mana kau masa turun ayat ni? Nabi duduk di Mekah ni. Nah, Nabi duduk di Mekah ni. Ya Mesir dengan Mekah tu apa dah? Dia sekat laut ada. Laut merah dia panggil. Nah, dia panggil tak ledeng. Laut merah sebab panggil laut merah tu bukan laut jadi merah. Baru ni kita tak ada nampak merah laut tu dah. Laut merah tu sebab dia ada apa panggil mana ni? Ada apa dah? Pakarang. Ada pakarang. Apa kita panggil sekitar pakarang batu pakarang batu kare. Batu kare. Dah. Dia macam batu gitu dah, berubah-ubah. Apa dia hidup kata? Dia hidup. Nah, pakarang merah. Nah, pakarang merah adalah laut dia tu banyak. Nah, yang tidak ada pada banyak ke dalam laut merah ni ada mengandungi pakarang merah banyak sebab dia bagi di laut merah situ. Nah, wallahu alam. Dan kita pun tak jadi pergi kaji juga. Ni kena ngaji ilmu pula, ngaji ilmu dunia, ilmu geologi panggil. Nah, kita kurang ilmu tu. Nah, kalau ni orang ngaji Quran pak kita ni baru ngaji Quran tak tahu ngaji ilmu lain. Satu dia ada salah lagi. Nah, orang ngaji ilmu lain tak tahu ngaji Quran. Padahal Quran dengan ilmu lain tu hak tulur ya. Nah, hak ni kita baru duk faham kata sains, Quran sains panggil. Malaysia ada wak dalam ni. Negeri kita baru pak kita mula ngaji sains dengan Quran, ngaji siasat dengan Quran lu dah. Dah. Ada di Tani di Kuala Brau. Nah, mula wak situ dah. Tapi Malaysia banyak dah ngaji tu. Nah, ngaji ngapa Quran lah, boleh baca ambil ayat Quran, bersiasat lah Quran lu dah. Tak ada kata bersiasat mana Quran mari suku. Bawa ngaji Quran ni moyo. Ada. Bawa ngaji lain tu kok nampak megah, nampak lebih ya. Nah, jadi kata. Nah, padahal lebih dari Quran ni. Nah. Alhamdulillah, habis kat tu dah. Ya sekat negeri Mekah dengan negeri Mesir ni. Nah, negeri Mesir. Ya Mekah dalam Asia. Kalau kita tengok dalam peta negara dunia ni, nah, ni dia duduk lagu tu. Tengok dah. Kita kita nak ngaji dengan peta dah ni, ngaji buat pentilok dah. Nah, nanti nak buat lagi matematik sini kita. Nah, we ngaji we nampak hal kita duk ngaji ni, kita duk ngaji hal dalam makhluk Tuhan gini. Nah. Ya negeri ni duduk di sini. Nah, hani Mesir duduk sini. Celah ni laut. Tu celah tu dia pergi sengit itu, naik gitu. Nah. Sini sebelah Afrika, benua Afrika. Mesir dalam benua Afrika dah, tuwib Afrika. Nah, Asia Mekah ni adalah tuwib Asia. Dekat-dekat tapi tikar laut situ. Nah, yang mari timbung di atas laut sikit ni atas tu. Dia sempit atas tu. Temu Jordan, temu Palestin pula situ tu. Koya lah dari koya. Kita jarang nak koya tu. Nah, we nampak koya, gambar tak nampak dia pun. Nah, atau bila situ, nah, cerita hak negeri kita tak tahu mana. Kita Malaysia, Indonesia dekat-dekat pun tak tahu cerita. Nah, tak tahu cerita. Nabi lebih bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah duk ngaji. Nah, tak pernah duk ngaji. Orang lagi ngaji jalan kau ni tahu juga. Nah, Abu Bakar ngaji pandai baca, Bakar Umar pandai baca. Nah, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai umur 40 tak pandai baca dia. Nah, tak pandai baca. Tuhan nak jadi nabi tu pandai Quran. Nah, dipandang dengan Quran selalu dah. Lalu Tuhan pun royak cerita kepada Nabi. Nah, Fir'aun dengan Nabi Musa. Nabi Musa pergi dakwah di Fir'aun. Nah, dakwah di Nabi Musa duduk di Mesir. Nah, Nabi kita duduk di Mekah ni. Nah, lagu mana cerita dia?
Hak kita ngaji dah ni ni. Inna fir'auna 'ala fil ard. Mula-mula ceritanya tu kata Fir'aun ni, orang zalim. Sombong, ala mata wak perangai megah tinggi, wak sombong pada orang lain atas muka bumi ni. Dan menjadikan penduduk-penduduknya berpuak-puak. Jadi menyebabkan kaum puak-puak orang bila ketua zalim ni, rakyat-rakyat pun pecah puak, pecah belah rakyat. Syiah, jadi Syiah, ahlaha Syiah. Itu puak sebab kata pecah belah sebab kerana ketua zalim. Ketua zalim. Menyebabkan Firaun menjadikan penduduknya, mana rakyat Mesir saat ni berpuak-puak Syiah. Lepas tu yastad'ifu ta'ifatan minhum. Perangai dia buat gapo kata Firaun ni? Tuhan kata ia menindas sepuak di antaranya dengan membunuh anak-anak lelaki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Wa yastahyi nisa'ahum. Puak mana Abu Firaun nak bunuh ni? Iaitu puak Bani Israel. Masa tu di negeri Mesir tu, Bani Israel mari masa Nabi Yusuf ni lagi. Kalau masa Nabi Yusuf kena tahap adik-beradik dia. Ada Raja Mesir mai pera dia. Nabi Yusuf boleh jadi pemerintah di Mesir tu. Cerita panjang tu dah, cerita lama. Maka orang Bani Israel duduk di Palestin. Situ mai duduk Palestin. Malam tu mai duduk di Israel, duduk di Palestin tu. Mari pada Palestin, mari dekat. Kepala ni pun orang Palestin dengan Mesir duk pergi mari. Tapi lah ni kerana kerajaan Mesir zalim pula lah ni, menyebabkan orang Palestin, orang Gaza tak boleh masuk dalam Mesir. Atuk jalan habis. Sekat jalan, kena masuk pasport dia pun tak boleh. Ada hari tu biasa mati seorang. Orang tua seorang mati di depan dan tak boleh masuk, duk tunggu berjejak kepas mati. Dah orang Palestin nak masuk dalam, nak pergi Palestin pun tak boleh, nak masuk Mesir pun tak boleh. Duk di Dan. Subhanallah. Tu berlaku negeri Arab lah ni. Zalim tak habis lagi zalim teh. Ambil tak Firaun lah, ada seumur cerita zalim ni. Cerita zalim. Dan lah ni Firaun baru pula. Firaun baru pula lah ni tu. Ia menindas sepuak di antaranya. Dia tindas ni. Buat zalim iaitu iaitu Firaun buat nyanyi kepada sepuak daripada di antaranya iaitu buat Bani Israel. Buat kerana dengan bunuh anak-anak lelaki Bani Israel. Mula tu dia bunuh semua, ada beranak bunuh, ada beranak jantan bunuh. Siapa habis kita ngaji dah ni, siapa jantan tak ada. Nak guna tak boleh, ada tinggal tua-tua dah habis rung. Muka kita bunuh tak beranak pak bunuh lu dah. Mari timbul dalam ramai dalam menteri kerajaan Firaun saat ni, dia kata nampaknya kita ni nak buat hamba tak boleh dah buat dia, nak guna kerja tak boleh sebab kerja atas gagah muda-muda tak ada tua-tua dah. Kita buat gini jangan bunuh, kita setahun kita bunuh, lepas tu setahun lagi kita bunuh. Jadi buat kelak tahun gitu. Dia kutip bila pengamalan ni bernampak atas Bani Israel buat reti dan Bani Israel buat besar ngano, dia ambil nampak nak beranak dah. Mari tak bilik pak beranak belah-belah. Lepas tu tok bidan ni buat pisah lah belah dah. Pisah lah belah dah. Dah kalau tu buat jatuh sebelah tekak lah dah. Dah bunuh lah dah. Kalau betina tak apa taruh buat hamba dia. Dah. Timbul retik tinggal retina. Dah wa yastahyi nisa'ahum. Tapi tahun Nabi Harun beranak tu, tahun dia juk guen. Lepas tahun Nabi Harun jadi beradik dengan Nabi Musa alaihi wassalam. Anak bawa tahun Nabi Harun beranak tu, tahun tu bermolek dia juk guen tak bunuh, dia taruh. Tak bunuh. Tinggal beranak tu Nabi Musa tu, Nabi Harun tu. Bawa tahun Nabi Musa beranak tu, Nabi Musa beranak, tahun tu dia bunuh budak. Tahun tu dibunuh budak pula. Hak itulah cerita dia saat ni kita baca ke lagi. Begitulah keadaan Nabi pada Firaun, wak nyanyi wak zalim kepada orang Bani Israel. Innahu kana minal mufsidin. Tuhan sendiri yang kata sungguhnya ia dari golongan yang berbuat kerusakan. Firaun ni orang yang banyak buat kerusakan. Kerusakan. Wak jahat banyak.
wak jadi kejahatan. Nah, kerosakan banyak. Lalu Tuhan royak dalam ayat ni ayat 5 yang kita baca saat ni. Allah Subhanahu Wa Taala royak pula kata, Tuhan buat lagu mana? Dah zalim banyak doa tu cara tu. Tuhan nak ubah doa manusia tu. Nah, dah mari zalim. Tuhan tak tahu lama. Siapa suk ya tu? Allah, siapa suk tahu mana nak tu. Nah, kita tengok dunia luar ni duk zalim pada orang Islam tak ada berhenti ni. Kita tak tahu cerita Firaun tahu mana, tapi kita tengok Allah ni orang dia Firaun baru duk buat pada orang Islam Allah ni, Allahu Akbar. Nah, Tuhanlah punya tahu rahmatlah pada orang Islam khasnya. Nah, wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ard. Dia ada hak sombong, dia ada hak lemah. Orang kena buat nyanyi. Maka hari ni Tuhan ayat ayat ni Tuhan kata, Tuhan firman kata, dan kami sini kata Allah hendak berihsan dengan memberikan pertolongan kepada kaum yang tertindas di negeri itu. Siapa dah masa? Dia kata siapa masa dah Tuhan nak tolong balik orang lemah dah, kena tindas dah. Siapa masa dah Tuhan nak tolong, nak beri pertolongan kepada kaum yang tertindas pada orang lemah di negeri itu. Negeri mana ni? Negeri Mesir. Nah, fil ardi. Wa naj'alahum, dan Tuhan nak tolong jadi puak lemah ni jadi kuat semula dah. Nah, Tuhan nak buat pula wa naj'alahum a'immah. Tuhan janji. Nah, dan kami yakni Allah hendak menjadikan mereka orang kena tindah, orang lemah saat ni a'immatan. A'immah ni kata pemimpin, ketua-ketua, imam. A'immah daripada imam. Nah, a'immah dalam surah gapo, dalam surah Sajadah kita biasa dah baca dah surah ni, ayat ni. Wa naj'alahumul warisin, dan selaginya lepas dah Tuhan tolong, Tuhan nak jadi nak akak darjat orang hak lemah saat ni, nak jadi kuat, boleh jadi ketua pemimpin pula. Lah ni duk bawa kena tindah. Nah, sikit lagi Tuhan nak pimpin, nak tukar pak jadi a'immah di ketua. Wa naj'alahumul warisin, dan kami nak jadikan mereka pula orang-orang yang mewarisi, boleh milik pula harta orang nak mereka dia saat ni. Nah, boleh milik, boleh makan pesaka. Yang ni apa yang dimiliki oleh Firaun dan kaumnya. Satu janji besar dalam ayat ni. Nah, Tuhan royak pada ayat ni, dia royak masa Firaun dulu. Tapi kata ayat ni tak habis-habis ni. Nah, siapa bila pun di mana ada Firaun, di mana ada kena tindah, maka Tuhan tak biar duduk kena tindas siapa bila dak. Tuhan akan berubah keadaan orang kena lemah saat ni. Nah, orang lemah saat ni akan jadi kuat. Nah, dan Tuhan nak kuasa milik, panggil kuasa mereka tu pada orang kena tindas ni pula. Hal ni dia panggil kaudi kepada orang beriman. Kaudi berita baik kepada orang beriman, pada orang yang mustad'afin, orang lemah kena tindas ni. Nah, la ilaha illallah. Tuhan royak umum dulu. Tak ada royak rakyat lagi. Nah, wa numakkina lahum fil ard. Wa numakkina wa naj'ala. Perhati wa nuridu. Nuridu kata kami nak. Wa naj'alahum, kami nak ujadi. Nah, kami sini kami nak ujadin siapa ni kami sini? Allah. Tuhan ada royak kuasa dia. Tuhan sendiri nak lomekam, dia panggil nak buat kerja. Nah, kalau manusia nak buat kerja tak ada siapa nak lawan Firaun. Nah, Firaun orang dengan senjata, dengan tentera ramai. Nah, tunjuk pak dia, orang buat belakang dia. Nah, siapa nak lawan Firaun? Tapi hari ni siapa nak tolong ni? Allah. Tuhan nak loma, dia panggil Tuhan nak kerja sendiri. Nah, Tuhan nak kerja sendiri. Dan Tuhan nak siapa tak usir pun kena jadi dah. Dan Tuhan nak. Nah, hak tu nisa gitu. Tengah jihad kena Tuhan juga lah sini pun. Tuhan nak tunjuk kuasa Tuhan. Nah, masa ni Tuhan royak kita ni pada Nabi ni, kerana masa ni tu masa Nabi tu kena tindah. Tu munasabahnya Nabi orang umat Islam di masa di Mekah tu dia kena tindah. Ayat ni ayat Mekah dah. Surah Mekah dah kita ngaji ni. Surah Mekah. Nah,
Masa tu umat-umat Islam di Mekah tu kena tindah, kena buat nyanyuk oleh orang kafir. Buat nyanyuk oleh orang kafir. Buat seksa oleh orang kafir. Sebab tu Tuhan mai royak cerita ni ke Nabi ni. Dia panggil sebagai nak royakkan melangcai, semangat pada Nabi. Supaya teruskan atau Tuhan bersama kamu, bersama Nabi, bersama orang Islam. Ya Rabbi, ya Allah. Kata ada Quran mai dak kam langcai kita ni. Dah. Hak tu Nabi dia boleh lawa siapa terus. Tak ada ngaju sehari pun tak ada berhenti kerja dakwah dia. Padahal orang tu habis kata ke Nabi, katalah makilah gapo tak buat ke Nabi. Nabi berdarah habis siapa berdarah lah. Dalam kerja dakwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada berhenti. Kita boleh Islam kena sorangnya. Ada ayat apa dah. Anak pun tak boleh nak ayat apa kita lah ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam kena berdakwah dah. Dalam kerja dakwah saat ni katanya tu ada royak ke Nabi saat ni. Royak contoh atau contohnya biasa dah nabi-nabi dulu, Nabi Musa khasnya kena tindah oleh Firaun, kena buat nyanyi oleh Firaun. Selagi tu nak buat kepada Bani Israil nak tolong, gapo? Wa numakkina lahum fil ardi. Gapo dah banyak kali dah ada sebut ardi ni. Ada setiap ayat bunyi nampak tu dah. Ard mana bumi. Fil ard. Fil ard sama wa numakkina lahum fil ard. Dan apa lagi Tuhan nak buat? Dan kami ni Allah hendak memberi mereka kedudukan yang kukuh di negeri itu. Tuhan nak jadi keadaan orang Israel jadi tukar keadaan daripada lemah kepada kukuh, kepada kuat. Kepada kuat. Lepas pada tu bila sampai saat itu apa jadi Firaun? Wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun. Dah sampai masa tu dia kata, orang lemah jadi kuat semula, boleh jadi ketua semula, boleh ambil harta rapah harta dia nak milik harta dia. Apa pula jadi kuat gagah atas muka bumi. Di situlah dia kata Tuhan nak tunjuk kepada Firaun. Nak nampak kepada Firaun serta nak beri Firaun dan Haman. Siapa dia Haman? Haman ni siapa dia Haman? Haman ni menteri dia. Menteri Firaun, anak tangan Firaun lah. Haman ni tolong dia. Luqman Firaun, bukan Luqman dak, menteri dia. Bukan saja Luqman sama ada menteri dia. Menteri dia kerja sama juga dengan Firaun. Jahat seperti Firaun juga. Nanti buat khamsang Firaun. Tuhan nak tunjuk kepada Firaun dan Haman wa junudahuma dan tentera-tentera mereka berdua minhum bersama-sama tentera mereka melihat nampak berlakunya makanu yahzarun apa yang mereka bimbangkan dari gulungan yang tertindas itu. Selama ni apa boleh Firaun duk bunuh sangat orang Bani Israel, duk nyanyi sangat kepada Bani Israel, apa? Orang ni tengah jedah orang ni pun. Kerana belum pada ni Firaun dia tahu cerita kata dalam kitab orang Bani Israel duk royak zaman Nabi Musa, zaman Nabi Ibrahim lagi royak kata sikit lagi akan ada daripada kalangan orang lemah ni akan mari jadi guling kuasa Firaun. Firaun tahu rahsia ni. Lepas tu duk bimbang tu. Banyak tahun hidup bimbang tu. Banyak tahun, bertahun-tahun hidup gitu takut orang mari guling kuasa dia. Mari petiwat. Mari petiwat kuasa dia. Sebab tu dia pitah dulu lagi. Tak usah ni mari guling dia. Dia kutip bunuh orang rumai ni. Kutip bunuh orang tua tak bunuh. Bunuh budak-budak baru ni. Budak-budak baru. Sebab tu lah ni di Suria di mana ni pun. Bunuh budak hala pakai pempuh pun dia bunuh juga. Nak kali kita tengok berita dia hantar bom racun buat gapo budak lah mati beratus-ratusnya. Sebab dia tak usah taruh. Dia panggil tak usah taruh, tak usah naik benih Islam ni. Budak nak benih Islam. Bagaimana dia jadi pada kampung kita ni? Yang bunuh dengan apa? Bunuh dengan racun dadah. Air ketung, dia kena air ketung habis dah, ada air ketung so ada dah. Satu panggil satu rancangan jahat daripada musuh Islam tu. Bukan jadi sendiri. Bukan jadi sendiri dah.
Bukan jadi sendiri dia dak tu. Dia mari bukan mari sendiri dia dak. Bukan anak kita cari saja dak. Dia menghula betul tu. Bermolek dengan kita pun. Dah. Dengan kita pun tak ada cidik mana. Kita pun tak ada imam mana, tak ada penepih gapo. Jatuh dalam perakak selalu dah. Masuk dalam perakak. Ya Rabbi, kadang-kadang mahu tialan dah, ada mahu tialan dah anak kita jatuh lah dia kena lagi. Auzubillah min zalik. Ya Rabbi. Allahu akbar. Tu cara dia bunuh. Bunuh budak ada, bunuh orang panggil cara dia bunuh tunas Islam dia panggil. Benih Islam. Dia tak bunuh pun kita nak clear mana hak tu dah ni. Dah, kan hak kita nak pakai kepala pun tak apa dah, jadi telinga pun tak apa dah. La ilaha illallah. Bagi ni ibu dah. Kita perhati dunia ni duk jadi ni. Bukan jadi sendiri dia ada. Di sebalik tu ada tok dalal. Di sebalik tu ada Firaun dia buat kerja. Dah. Tu kita ngaji Quran. Nampak dah kita banding dengan kita gini. Masa tu ada royak Firaun dulu. Masa Nabi Musa dulu. Tapi tu royak apa ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan buat apa kita baca ayat Quran gini, ada gapo di sebalik ayat ni. Dah. Hani kata Quran ni bukan subaca saja. Nampak lagi? Bukan subaca saja dak tu. Quran dak ajar kita. Lihat baru tu kata baca Quran ni untuk Quran ni berkat tu kata mubarakun. Kitab yang berkat. Lepas tu supaya mereka dapat faham, memahaminya, waliyatazakkar, dah supaya dapat belajar, mengerti. Dah. Baru tahu. Dah Tuhan. Alhamdulillah kita benda tahu kata kalau masuk kubur lah banyak mana kita masuk kubur dengan hak tu. Ada gapalah hak tu pun kat tu Tuhan bagi dia kat tu. Tapi lepas kita ni nak undang-undang tak reti, tak serti lagi tak boleh lah. Banyak mana dah orang lain pun buat ban orang mati dah lah. Orang mati Tuhan tak ada kandak. Nak kana? Kita ni Tuhan kandak dah ni kena reti dah lah. Nak tak serti tak nak pejam mata atau telinga tak boleh. Hamai tengok lagi Maka dia takut. Firaun duk takut dengan menteri dengan Haman duk takut tu. Dia takut ni. Makanu yahzarun hidup bima ni. Takut puah lemah ni naik bangun lawan dia. Tapi dia kata kan Tuhan nak buat. Tuhan nak hok dia takut tu Tuhan nak jadi sungguh. Hok dia takut duk bima tu makan yahzarun hidup bima tu Tuhan nak jadi sungguh. Tuhan kan Tuhan nak jadi orang lemah tu jadi ketua. Lepas tu nak jadi ambil harta-harta dia yang milik. Lepas tu Tuhan nak dikukuh kuat tak muka bumi. Alhamdulillah, Tuhan lomba sendiri. Dah Tuhan buat, siapa lagi nak lawan Tuhan? Dah. Maka soalnya Tuhan nak royak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa ayat Quran ni turun masa negeri Arab dulu kepada orang yang duk tindah Nabi, tindah orang Islam masa tu. Tuhan nak buat lagu tu. Memangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lepas Nabi kita beralih hidup di Madinah. Lepas beralih hidup 13 tahun duk dakwah di Mekah. 13 tahun duk dakwah di Mekah. Siapa Nabi tak boleh duduk di Mekah, kena hijrah. Tuhan tak kena hijrah. Pakat nanti depan tangga Nabi nak bunuh Nabi. Situ masa tu Nabi pun hijrah. Hijrah pergi Madinah dengan Abu Bakar. Hari hijrah tu Allah, masya-Allah. Bukan Nabi seorang dak, bukan dengan Abu Bakar saja dak. Anak Abu Bakar 2 orang tu. Aisyah dengan Asma jenana. Abdullah pergi kambing. Dia bawa kambing turut belakang Nabi nak peraih tapak kaki tu. Dia jalan kambing jalan kayak apa kaki tu. Nak takut panggil apa Yahudi pada apa musyrikin apa kafir turut kaki tu. Kerja belaka, kat kerja Islam belaka. Kat kerja Islam belaka. Hari ni kita main ngaji, anak kita tak sering ngaji. Anak kita pergi kot lain, kat duduk bimbel ni tu. Suami kita kot lain, kita kot lain. Kat duduk bimbel ni. Maka gini Tuhan pun royak ke Nabi tu. Nabi pun hijrah ke sana. Dah lepas Nabi hijrah ke duduk Madinah tahun yang kena tahun duduk Mekah. Tahun 8 tahun. Nabi main buka Mekah semula. Main basuh tokong, basuh gapo semua tu habis. Basuh Baitullah. Adik Islam semula. Dah hak tu idza jaa nasrullah gapo ayat turun tu ayat datangnya pertolongan Allah kata royak tu surah Izajah tu atau ayat apa tu ayat
ayat Tuhan pada Tuhan ayat ke Nabi bela-bela kata Islam menang. Nah, Islam menang. Tapi nak menang tu pun matinya anak dah. Mati tak jalan. Nak jalan boleh menang tu. Siapa tak ada gerbas situ tak boleh payahlah jalan menang selamat dah. Nah, kita tak usah susah gapo, tak usah dia marah, tak usah dia menjeling, tak usah dia mau kata. Nah, nak senang Islam. Pas Nabi dah jalan syurga jalan payah. Jalan tabur dengan duri. Dah. Sebaliknya jalan neraka, jalan hak sedap tu jalan neraka. Dah. Pas kita nak pergi jalan sedap, ya suk mana? Nah. Ya suk neraka jalan sedap karunia lah ni tu. Nah. Kalau jalan susah ni, ya suk di syurga. Allah Rabbi, tak nampak waktu tu dah. Tu Tuhan royak belah tu. Royak umur dulu. Baru Tuhan royak sini. Baru royak cerita ambil mula cerita pula. Nah, cerita lagu mana? Iaitu ambil tak Nabi Nabi Musa lagi. Waktu lepas Nabi Musa beranak pada Nabi Musa alaihissalam, masa tu askar dia cari budak mula beranak, baru beranak. Nah, cari rumah dia tahu atas siapa pun usah. Nah, tapi kebetulan tak kedainya Tuhan buat nama Nabi Musa ni tak ada nampak perut dia. Yang ngana tapi tak nampak bucik seperti orang lain dak. Nah, dia tak tahu kata dia ngana. Nah. Lepas dia beranak dah, wa auhayna ila ummi Musa. Baru baca gitu, ada Ummi Musa. Nah, Ummi Musa. Nah, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Baru lepas dia beranak, Nabi Musa beranak, Ummi Musa, ibu Nabi Musa. Dan kami ilhamkan, tu apa wahyu ilham kepada mak Nabi Musa. Nah, ibu Nabi Musa, tu kata mana? An ardi'i. Susukanlah dia, susu dia. Nah, susu pada anakmu. Susu dia. Fa idza khifti alaihi, dalam pada itu jika engkau takutkan suatu bahaya mengenainya dari angkara Firaun duk hatta tahan dia ni, duk cari rumah orang ni. Nah, cari mana orang beranak Allah. Nah, jika engkau takutkan suatu bahaya mengenainya. Tu ayat tu, jika engkau takut. Kata kalau mu berasa duk rakyat kecek dengan mak Nabi Musa. Batu mak Nabi Musa ni tu dapat wahyu supaya mak Nabi orang dapat wahyu ke perempuan dapat wahyu ialah mak Nabi Musa, Siti Maryam. Dah. Jika engkau takutkan suatu bahaya mengenainya, takut kena Nabi Musa. Nah, memangnya takutlah. Mak Nabi Musa pun bimbang ke anak dia tu. Nah, bimbang ke anak dia tu. Takut pun dia mau mari sembelih anak dia. Nah, maka kalau mu takut jadi apa bahaya tadi ya, fa alqihi fil yammi, dari angkara Firaun, maka letakkanlah dia dalam peti dan lepaskanlah dia ke laut. Yammi, yam tu mana laut, sungai. Nah, sungai Bahrul Nail tu. Nah, pada Nahrun Nail. Nah, yam dia panggil yam. Nah, mak dia boya wipai gapo dah, dia ambil anak dia taklah air. Dia rumah tepi air. Nah, bola peti, mula tu dia ikat lagi. Bawa bunyi tahan mari, bawa bunyi tentera Firaun mari, dia ambil bola kotak tu ikat dengan tali, taklah sungai. Nah. Lepas tu bawa akhir sekali katanya taklah sungai, lucu kali sungai ni. Nah. Tali dia ikat sama tu adanya ikat dak, lucu tali. Nah. Molek Tuhan apa wahyu dah dia kalau mu takut, nah, mu letak dalam laut sat ni, mu letak dalam sungai. Nah. Mu letakkanlah dia dalam peti dan lepaskanlah dia ke laut. Paslah laut, wipat dulu kenyek. Nah. Wala takhafi wala tahzani. Supaya Tuhan pesan kepada pada Abu Bakar juga ni. Nah, la takhaf wala tahzan. Dah. La takhafi wala tahzani. Dan Tuhan pesan pada nama Nabi Musa kata, janganlah kau merasa bimbang dan janganlah pula berduka cita. So tahap dalam laut. Nah, selepas dalam laut, lepaslah sungai. So tahaplah anak dia tu. Nah, so tahap anak dia. Nak selamat daripada tentera Firaun mari dalam rumah dia sana macam cari sana. Nah. Boy tu, mu tak usah bimbang, Tuhan berikan melancar. Mu tak usah bimbang, mu tak usah sedih hati. Allah, dah.
Rasa bimbang, rasa sedih, rasa takut kata jadi kena atas dia, rasa sedih kerana mulut becek dengan dia. Tuhan janjilah ayat ni kata inna radduhu ilaiki. Tuhan wahyu pada dia, mak dia ni dah. Sesungguhnya kami akan kembalikannya kepadamu. Aku nak klik semula kamu. Mau lepas dia tapi Tuhan nak klik semula kamu. Janji Tuhan dengan mak Nabi Musa. Hati ibu dengan anak halus lagi ni kita tahu belaka dah. Kita sebagai ibu ni lagu mana perasaan anak halus dalam panggil duk tengah duk pack ni. Nah. Lepas tu nak lepas dalam sungai. Nah. Lepas duk takut bimbang. Nah. Tak kena kecek dah. Bimbang lah tahu mana tu dah hati, hancur hati. Nah. Tapi hak ni Tuhan. Nah, mak Nabi Musa dia beriman. Bani Israel dia beriman ada Allah belakang satu. Kalau tak beriman tu Fir'aun ni lah. Nah. Islam dah. Ya Islam tak asuk agama dulu. Nah. Wala takhafi wala tahzani. Tuhan pesan dia jangan bimbang. Lepas ya lah takut lepas nak pada selamat, nak lepas pada tahap naik ni. Nah. Inna radduhu ilaik. Tuhan janji kata kami nak iklik semula pada kamu. Waja'iluhu minal mursalin. Bukan saja nak iklik kamu tak. Dan kami akan melantiknya menjadi salah seorang dari rasul-rasul kami. Royak dah kepada mak Nabi Musa tu kata nak latih Nabi Musa jadi nabi. Nah, dah nak jadi rasul Allah. Tengok dalam tafsir sebuah tu. Dalam ayat ini dan ayat-ayat berikutnya Allah Ta'ala menerangkan perihal Nabi Musa. Ini lepas kita mengajar Nabi Musa dah ni. Nah, alaihi salam semasa ia baru lahir. Ayat ni mula teroyak ayat dah lah ni. Belum ada ni teroyak umur-umur dulu. Nah, semasa dia baru beranak dan bagaimana ia telah diselamatkan sehingga ia besar panjang di istana Fir'aun sebagai anak akaknya dengan tidak disedarinya. Nak bunuh masuklah rumah dia. Mari tengok ada. Mak dia pun lepas. Buat Tuhan wahyu pada mak dia suruh lepas anak dia tak peranyuk laut, peranyuk sungai saat ni. Mak dia dengan beriman pada Allah, nah, yakin dengan tawakal pada Allah, maka dia jauh lepas dah. Dah Tuhan kata ni kelik semula, nah. Dia pun lepaslah laut. Bukanlah laut atau sungai Nil. Nah, sungai Nil. Sungai pada anak dia ni pun lapang dalam kotak sana ni, dalam peti. Nah. Faltaqatahu alu Fir'aun. Lari pada Fir'aun, nak igat kena boleh kepada keluarga Fir'aun. Nah, setelah itu anak itu peti oboh Nabi Musa saat ni lapang mari singgah di pelabuhan depan rumah Fir'aun. Nah, dah gunik-gunik hendak mandi dalam sungai saat ni. Tengok. Ana peti gapo dalam laut dalam sungai saat ni depan pelapon. Giamai. Nah, alu Fir'aun ni oleh keluarga Fir'aun, oleh orang-orang Fir'aun. Nah, iaitu isteri Fir'aun, Asia. Nah, Asia duduk tepi sungai dengan gunik dia kata. Nah, yakni setelah ibunya melepaskan peti yang berisi anaknya itu ke laut, lalu terdapatlah peti itu berapa dengan istana Fir'aun. Duduk dekat situ. Duduk dekat tangga istana Fir'aun. Maka ia pun dipungut oleh orang-orang Fir'aun dan membawanya ke istana. Pergi istana Fir'aun. Nah, Tuhan buat gitu tu cerita dia tu kata buat apa? Lakon Tuhan ni. Nah, Tuhan memang lakon dengan Fir'aun. Tuhan buat lagu tu hak dia becik, hak dia takut sekali tu. Supaya Tuhan kata liyakuna lahum aduwan wa hazana. Kesudahannya sikit lagi Tuhan kata ia akan menjadi musuh dan menyebabkan duka cita bagi mereka Fir'aun. Mula cerita rakam mula rem lah lakon dengan Fir'aun saat ni. Sikit lagi tu kata Fir'aun akan jadi musuh akan jadi musuh dengan Fir'aun. Nah, hok hidup takut boleh rumah dia, marilah rumah dia. Lama menyebabkan duka cita kepada Fir'aun, pada mereka. Inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma kanu khati'in. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman serta orang-orangnya, tentera-tenteranya, tiga.
Firaun, Haman dan tentera-tentera tahan dia. Kanu khati'in adalah golongan yang salah, yang bersalah, yang berdosa. Tuhan buat siap lu dah. Nah, oleh kerana Firaun dan orang-orangnya itu kufur dan deraka, maka Allah Taala nak balas mereka dengan menjadikan kanak-kanak Nabi Musa ni yang mereka pungut itu sebagai sebab yang membawa kebinasaan mereka. Sebab. Nah, tu atas sebab mari. Duk takut lama ni, mari dah. Nah, dia tak khabar. Nah, tak khabar. Pilih tu Firaun nak bunuh. Tengok budak jantan ni. Payah kenal kata budak jantan ni pun budak Israel. Tengah jidah abang ni kata Firaun orang bangsa Kipti. Nabi Musa ni orang bangsa Israel. Dia tak sama. Kalau kita Cina, kita tengok orang Cina ni. Nah, ni dengan Melayu ni terceh. Ya orang Cina bangsa tak serupa nah. Orang Kipti ni orang jenis hitam-hitam gitu. Orang Firaun jenis bakut bangsa Firaun. Nah, rambut keriting-keriting gitu. Nah. Adapun Bani Israel orang kulit tak nak putih mana juga tapi nak jenis-jenis putih sikit pada orang ni. Nah, orang pada orang Firaun ni. Nah, Kipti sat ni. Bila tengok Musa, dia cek kata ni Bani Israel, budak Bani Israel. Nah, budak Israel ni. Dia pun nak bunuh. Baru dia nak bunuh budak sat ni, Asyah masuk capuk. Wa qalat imra'atu Fir'aun. Tak kala melihat anak-anak itu, berkatalah isteri Fir'aun. Isteri Fir'aun nama apa? Asyah. Nah, Asyah. Yakni sebab saja kanak itu dibawa padanya pada Fir'aun, timbullah perasaan kasih sayangnya. Asyah tengok tu Tuhan tak ada bubuh perasaan kasih sayang pada Musa. Nah, lalu dia minta dengan mana Fir'aun supaya ia dipelihara sebagai anak angkat. Semoga ada kebaikannya. Minta dengan Firaun nak jadi anak buat anak akak Asyah saat ni. Nah, Asyah tengok dia tawaqalat dan berkatalah tak kala Asyah tengok imra'atu Firaun, isteri Firaun iaitu Asyah. Dia tengok tu dia kata qurratu ainil li walak. Berkatalah isteri Firaun, semoga ia menjadi cahaya mata bagiku dan bagimu. Kena dia kasih benar ke budak ni. Nah, Firaun ada anak dia, ada anak dia. Nah, akhir anak dia apa nama Masitah ke? Masitah isi rambut jangak begitu. Nah, hatta Masitah kena bakat, kena masuk dalam api tu. Nah, Firaun bunuh tu. Nah, Masitah diberi pada Nabi Musa. Tak. Nah, anak lain. Ya bini banyak Firaun ke? Firaun kata. Nah. Qurratu ainil li walak. Kita dia tak ada royak mana dah. La taqtuluhu apa dah? Firaun nak bunuh mata dah, nak bunuh. Dah nak budak jatuh Firaun Bani Israel benar ni nah. Mai duk lagu rumah dia dah mai kok mana ni nah. Dia duk kutip bunuh kok kapung banyak kira banyak mata. Mai duk lagu rumah dia kok mana ni nah. Bos siapa nak bunuh Nabi Asyah minta dengan dia, merayu dengan dia. La taqtuluhu. Nah, kita buat anak angkatlah qurratu ainil li walak. Nah, kita buat jadi cahaya mata bagiku dan bagimu. Jangan kamu bunuhnya. Nah, Asyah merayu Kita baca Quran ni, cerita, kisah. Nah, kau ni orang baca, kita baca ni. Nah, la taqtuluhu asa an yanfa'ana. Mudah-mudahan ia berguna pada kita. Boleh guna dia. Nah, apa kita pergi anak akak tu lah. Nah, Asyah tak ada anak dia. Nah, Asyah tak ada anak. Au nattakhidahu walada. Mudah-mudahan ia berguna pada kita atau kita jadikan dia anak akak. Wahum la yash'urun. Dalam keadaan gitu tu kata, padahal mereka tidak sedar kesudahannya. Tak tahu kata nak sudah lagu mana. Tu hari atau dia tak tahu kata nak sudah lagu mana cerita ni. Cerita perak anak orang ni. Nah. Perak anak orang Bani Israel. Nah. Iaitu Nabi Musa. Nah. Mak dia saat ni hok peranyak laut saat ni. Dok tengok cerita, nak tahu lagu mana anak yang hidup mana, khabar-khabar anak dia dok tengok Firaun. Nah, dalam rumah Firaun, dok takut benar dah. Nah, dok takut benar. Bawa punya khabar mak dia kata mak dia punya khabar kata Firaun Nabi Musa dok di rumah Firaun, kena takak, kena ingat pada kena boleh putih oleh keluarga Firaun. Sampai situ mak dia berkhabar gitu, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha.
Dan sepeninggalannya bernama anak dia tak ada saat ni, mak saat ni dah. Menjadilah hati ibu Musa kosong. Dah sedih hati mak dia saat ni lepas anak dia. Nah. Yakni kosong dari sebarang ingatan selain daripada mengenangkan anak yang dikasihi itu. Tak ada ingat orang lain, tak ada ingat ke Musa tu. Dah, ada ingat orang lain, ingat Nabi Musa ya. Nah, kita dengan anak kita gitu nah. Anak 10 orang apa hok mana git tak ada seorang dengar tu. Dah ada nak dah nah. Tuhan royak cerita nampak gambar ni dah. Nampak gambar nama Nabi Musa. Kalau ibu perhati bu, nah kita perhati bahasa Quran Ummi Musa banyak kali dah. Ummi Musa. Ummi ibu, ummi tu. Nah, Musa, ibu Musa. Nah, ibu mak Nabi Musa. Sikit lah kita ayat Quran lah kita perhati makna dia. Nah, bagi kita ngaji gini. Tak ada asal payah tak? Ada asal payah kali dah. Tuhan royak dah tak payah. Hok payah tu kita tak ngaji je. Nah, bermain ngaji gini asal nak reti dah lah. Nah, asal nak reti dah. Nah. Mula-mula kita ngaji baca semula dah perhati ayat dia. Apa kali dah ayat hak tullah Firaun Haman apa kali lah sebut lah ni. Nah, sebab tu dalam Quran kita 100% ni semua dalam Quran kita ni 100% tu kelimah tullah ya ada ulang-ulang dalam Quran kita. Hak 100% ni hak bahasa hak kita tak reti. Bahasa panggil sakmai panggil. Nah, kelimah baru. Hak lagi 75% tu kelimah hak tullah ada ulang-ulangi. Nah, dalam ayat kita baca ni kelimah ulang-ulang. Nah. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Tu amat cerita nama mak dia pula. Sana ni Musa mari dek sini dah. Nah. Tunjuk cerita nama mak dia pula. Aku mana keadaan mak dia? Tu kata sepeninggalan lepas pada Nabi Musa tak ada tu, jadilah hati ibu Musa kosong. Kosong sini mata tak ada ingat kok lah, dia ingat Musa ya. Nah. In kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Allah Subhanahu Wa Taala royak kata sesungguhnya ia nyaris-nyaris atau dekat-dekat menyatakan perihal anaknya itu dengan berterus terang. Dekat-dekat nak royak kat orang, nak ngaku dah kata dia anak dia tu. Nah, dekat nak ngaku anak dia, nak royak atau Musa tu anak dia. Jika tidaklah kami kuatkan hatinya. Nah, kalau Tuhan tidak jaga hati dia kuat, gagah, kuat semangat dia hati dia saat ni dengan perasaan sabar dan tenang tenteram. Nah, jadi dia boleh sabar. Nah, sabar, tak royak kepada Firaun tu anak dia. Nah. Dan tidak cita-cita pecah dululah. Nah, rahsia pecah tak? Tuhan letak hati dia, Tuhan buat di hati dia sabar ni. Laula arrabatna ala qalbiha. Sabar ni mari Tuhan juga. Nah, sabar ni mari Tuhan juga. Sebab tu kita kena minta dengan Tuhan banyak sabar ni dah. Rabbana afrigh alaina sabra. Minta dengan Tuhan. Dah. Kalau Tuhan tak kita payah nak sabar ni. Nah, payah nak sabar. Begitulah kata Tuhan kata kalau Tuhan tidak kejak hati dia, kuatkan hati dia, litakuna minal mu'minin, supaya tetaplah ia dari orang-orang yang percayakan janji Tuhan. Ya Tuhan janji dah tadi ke. Nah, hamu lepas dia, lepas tu Tuhan nak klik semula. Nah, Tuhan nak latih dia jadi nabi pula lepas ni. Nah. Tapi lagu mana pun dia, mak dia suruh kakak Musa nama Ummi Kalsum. Wa qalat, dalam keadaan tu mak dia suruh kakak Musa pergi cari. Nah. Wa qalat li ukhtihi qussih, dan berkatalah ia pada kakak Musa. Mak dia kata pada kakak Nabi Musa, ukhtihi atau kakak Tina. Nah, kakak perempuan Musa sana, qussihi, pergilah cari khabar beritanya. Mungkin cari tanya khabar duk mana adikmu lepas laut ni. Adik berita cari dekat-dekat tu ya. Dah, dekat istana rajanya. Fabasurat bihi an junubin wa hum la yash'urun. Umi Kalsum pergi cari. Nah, di ita kok mana adik hidup tu ita ni. Maka pergilah ia ke Umi Kalsum lalu melihatnya dari jauh. Ita jauh-jauh. Rumah tak ada jauh mana dengan rumah Firaun tu kan. Nah.
sedang orang ramai tidak menyedarinya. Dalam keadaan orang tak tahu, kata Ummi Kalsum duk cari adik dia lah. Nah, kita jauh-jauh kita. Nah, pergi cari tu, habis dah ni. Habis dah ayat kita baca saat ni ke? Sebelah 40 dah kita. Tak ada dah cerita Nabi Musa. Mak dia siapa nak pergi nak pada lagu mana jadi pada Nabi Musa. Nah, kita akan ngaji minggu depan pula insya-Allah. Nah, insya-Allah dah. Ummi Kalsum pergi cari adik dia. Nah, pergi cari adik dia. Kita ke rumah Firaun. Ni kat tu dulu insya-Allah. Nah, masa kita lebih dah ni. Terus sajalah kita akan mengaji cerita Nabi Musa masa dia beranak lagi. Cerita dalam surah Qasas ni Tuhan ambil lagi dia beranak lagi. Nah, cerita dia beranak siapa hidup mau Firaun, siapa jadi nabi, siapa dia lari pada Firaun, hidup negeri Madian ke apa semua tu. Nah, insya-Allah panjang lagi cerita dia. Tak ada nabi ini. Nah, kat tu dulu insya-Allah. Wallahu alam. Kita dapat cerita dalam hadis ni.